A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, insyaallah kita bertemu sekali lagi dalam sesi kita yang ke-9 untuk kita mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quran. Sedar tak sedar kita dah masuk ke 10 Ramadan yang kedua, dan dah sesi ke-9 pun kita ni kan, InsyaAllah. Diharapkan semua masih segar apa yang kita telah cover sebelum ni, termasuk surah yang sebelum ni kita cover pasal kemenangan yang terkait secara langsung dengan misi dakwah. Dan kita telah ada satu persoalan yang patut kita fikirkan, adakah kita akan terlibat secara langsung ataupun kita hanya akan melihat di tepi dan kemudian akan na'udzubillah jadi orang yang rugi. Dan itu akan balik juga kepada surah Al-Asr yang kita telah tadabbur sebelum ini. So insyaAllah malam ni yang saya nak bawa untuk perkongsian malam ni adalah untuk kita sama-sama mentadabbur satu surah, iaitu surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun, surah yang ada 6 ayat, dan juga antara surah yang mungkin agak biasa dibaca, kerana ada setengah-setengah solat yang menggunakan surah ialah kaifiat setengah-setengah solat sunat yang salah antaranya surah ini dibaca. So saya akan tilawahkan dulu secara sekali lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Terjemahannya, katakanlah wahai Muhammad, of course wahai Muhammad dalam kurungan tu adalah penafsiran. Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku bukan penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Itu translation, salah satu translation yang kita boleh jumpa. Sadaqallahul azim. Surah ni quite interesting kerana basically kita tengok ayatnya macam berulang-ulang, poin yang sama diulang-ulang. Dalam setengah-setengah perbincangan yang kita boleh jumpa, kadang-kadang antara ayat hujung tu kadang-kadang dibawa dalam konteks yang tertentu untuk perbincangan yang tertentu lah kan. Contohnya dalam konteks berbilang agama, berbilang kaum di Malaysia ni. So kadang-kadang ada yang bawa ayat tu lakum dinukum waliyadin tu untuk orang kata apa dilihat sebagai satu paksi lah, berinteraksi dan sebagainya. Anyway, itu ayat tadi dan juga terjemahannya. Satu soalan besar seperti biasa ialah, so apa message surah ini sebenarnya? Kan? Adakah apa mesej surah ni? Nah, bila kita tengok ayat macam tadi, terutamanya bila diulang, kamu tak sembah apa yang aku sembah, aku tak sembah apa yang kau sembah, kan? Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku, kan? Adakah dia bermaksud kita tak perlu berdakwah? Kenapa saya datang soalan ni? Sebab berdakwah itu, macam kalau kita tengok surah yang lepas pun, misi dakwah itu mengharapkan in the end, hujungnya ialah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang akan masuk agama Allah ni berbondong-bondong. So maksudnya message yang katakan sampai ialah Islam ni untuk kamu juga, jom masuk, kan? Tapi kalau ayat kat surah ini pula dia kata, oh tak apa, untuk kamu agama kamu, untuk aku agama aku. So macam mana adakah dua surah ni dan ayat ni bercanggah? Soal satu kata memberi implikasi bahawa kita kena bagi tahu kat orang lain Islam ni untuk kamu jugalah. Dan kalau kita tengok mana-mana video dakwah, itulah dia point dia kan, Islam ni untuk anda juga, kan?
Kita tak cerita kat dia macam kalau kita pergi boost dakwah ataupun sekarang kat YouTube banyak kalau kat US, kat barat orang buat dakwah boost ataupun street dakwah punya tu. Dan itu point dia kan. Maksudnya nak yakinkan orang yang datang tu untuk Islam ni untuk awak juga kan. Dia tak ada cakap tak apa untuk awak agama awak, untuk aku agama kan. Dia tak cakap itu. So macam dengan surah ni kata lakum dinukum walidin, dan ramai je saya biasa tengok orang Melayu yang cakap gitu kan. Maksudnya kan Allah cakap lakum dinukum walidin, so untuk dia orang agama dia orang, untuk kita agama kita lah. So how to, maknanya adakah dua ayat ni memang bercanggah? Macam mana nak memahaminya kan? Sebab kenapa kita kata bercanggah? Sebab tadilah dakwah tu memang bila kita kata aku nak berdakwah, point dia memang kata agama ini untuk awak juga. Tapi dalam ayat tadi pula dia kata untuk mereka lah agama dia kan, lakum dinukum, untuk agama kamu lah kan. Dia taklah buka cakap untuk kamu agama ini juga kan. Ayat tak begitu. So how to understand this kan? How to understand this? Now dan ni satu lagi soalan lah, soalan ketiga kan. Adakah Nabi SAW menyalahi ayat dan surah ni? Sebab for sure kita sedia maklum Nabi SAW sentiasa keep on berdakwah kan. Dengan even orang yang menentang dia kan, Abu Jahal ke, Abu Lahab ke, dakwah tu tak terhenti, especially bila kita cakap pasal Mekah sebab fasa Madinah tu dia dah masuk fasa yang lain sebab dia dalam satu negara Madinah yang diorang terpelak dalam negara Mekah dan berlaku pertembungan dan biasa banyak berlaku peperangan kan. So itu interaksi yang berbeza. Tapi dalam interaksi manusiawi, bukan interaksi G to G, government to government, dalam interaksi manusia dengan manusia, keep on, jomlah masuk Islam, masuklah Islam ni benar dan sebagainya kan. So Nabi keep on pushing that. Tapi ayat ni kan kata lakum dinukum walidin. So Nabi macam ni tu kan, adakah Nabi menyalahi surah Al-Kafirun ini? Now, satu benda yang kita kena realise ialah kalau kita baca mana-mana ayat dan kita baca just translation dia, tapi kita tak tahu ayat ni ujung pangkalnya apa cerita kan. Sebab konteks tu penting konteks. Bila kita dia samalah macam orang kata apa kalau ada orang petik statement seseorang dan dia bawa keluar dan dia judge kan, dia kata tengok orang ni kata begini, dan kemudiannya dia canang dan sebagainya dan boleh menyebabkan persepsi yang timbul kadang-kadang orang tak terfikir, dia cakap ni ada konteks yang tertentu ke? Sebab kadang-kadang ada kalau konteks yang begini, dia cakap tu dalam konteks tu, janganlah salah faham dalam konteks yang lain kan. So kadang-kadang ada yang begitu bila kita kata apa kalau dulu adalah banyak contoh di Malaysia ni kan, masa Allahyarham Ni Aziz pernah buat kenyataan dalam kuliah dia, dan tiba-tiba orang yang memang tak suka dia tu ambil kenyataan tu bawa keluar dan bawa cerita di luar konteks yang menyebabkan timbul silap faham dan sebagainya. Ni tu zaman bila tu yang saya contoh yang kuat, sebab dia sampai satu nationwide punya bising so ada benda-benda yang orang bila ambil luar konteks dia jadi lain So surah ni ada konteks tertentu ke kan? Sebab cara kita baca tadi dia macam ayat penyata kan. Yang macam qul ya ayyuhal kafirun, katakan kepada orang kafir, aku tak sembah apa yang kau sembah, kau tak sembah aku sembah, kau agama kau, aku agama aku. Maknanya adakah itu macam Allah suruh sebut sebagai satu prinsip umum ataupun ada konteks yang tertentu? Now, bagi siapa yang familiar dengan sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diarahkan untuk berdakwah secara terbuka dan naik bukit Safa dan seterusnya, dekat situ bermulanya penentangan yang direct. Contohnya kita dah cerita pasal Abu Lahab yang directly penentang dan sebagainya. Now, kita tengok dalam 13 tahun fasa di Mekah itu, penentangan tu berubah-ubah bentuk dan jenisnya berdasarkan level kejayaan Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya. So kalau kita tahu di awal tu, of course masih rahsia, orang tak tahu, orang tak perasan. Dan kemudian bila Allah suruh Nabi SAW jaharkan dakwah tu, ataupun jahar ni visible kan dia, maknanya dia dah dakwah secara terang dan memang clear cut bila Nabi SAW naik atas bukit tu dan kata dia bawa ajaran daripada Allah SWT, orang tahu dah, Nabi bawa something new yang bercanggah dengan tok nenek moyang kita punya agama kan. Di situlah bermulanya siapa yang kantoi. Of course, bila Nabi menjaharkan dakwah, Nabi je yang naik
orang yang dah sedia Islam, sebab 3 tahun yang rahsia tu dah ada orang Islam kan. Orang yang dah sedia Islam masih rahsia, masih dirahsiakan. Tak ada orang yang terantang mengaku dah masuk Islam. Sebab apa? Sebab siapa yang terkantoi, siapa yang terdedah, siapa yang diketahui, dia orang diseksa kan. Bilal diseksa, keluarga Ammar, keluarga Yasir diseksa, Ammar bin Yasir, Yasir, Sumayyah dan sebagainya diseksa kan. So siapa yang kantoi akan diseksa kan. So itu antara fasa-fasanya. Dan kemudiannya apa yang maksudnya dalam konteks yang awal tu banyak konteks begitu maksudnya respon dia basically nak kata apa menghamburkan kata-kata kepada Nabi SAW lah. Dia ni gila, dia apa semua-semua tu, dan siapa yang kena diketahui dia seksa. Tetapi Nabi terus berdakwah dan level of acceptance tu meningkat ada je orang masuk Islam, ada orang masuk Islam dan kita tengok penentangannya bertukar-tukar. Kemudiannya guna taktik lain pula kan. Kau nak apa sebenarnya ni Muhammad kan? Kau nak apa? Kau nak kuasa ke kan? Kalau pernah dengar kan, kau nak wanita ke? Kau nak apa kan? Kalau kau nak wanita, kita cari paling cantik bagikan kau. Kalau kau nak kuasa, kita jadikan kau pemimpin. Kalau kau nak harta, kita akan kumpul kau, jadikan kau orang paling kaya kan. Kau nak apa sebenarnya ni, buat kerja macam ni kan? Nak suruh orang ikut kau tu salah satu offer dia salah satu offer musyrik Mekah untuk just Nabi stop lah kan. Kalau kau buat ni sebab nak harta, kita orang bagi. Kalau sebab kau nak kuasa sebenarnya, kita orang akan bagi kan. Kalau sebenarnya kau nak wanita, kita orang akan bagi. Itu salah satu. Tapi salah satu offer yang lain ialah kita boleh katakan offer kompromi lah. Maksudnya okey. Maknanya yang tadi tu tak makan juga. Okeylah. Macam ni Muhammad. Kau nak kita orang ikut kau kan? Okey, macam nilah. Kan? Apa kata? Setahun kau ikut macam kita orang dulu. Dan setahun lagi kita orang ikut cara kau pula. Kan, dan kita bergilir lah kan. Kan win-win situation so itu offer kompromi yang mereka offer kan, yang kalau setengah orang tengok secara surface macam okey lah tu win-win kan. Nanti akan ada setahun semua Mekah tu akan ikut apa yang Nabi ajak kan, sebab dia bergilir kan. Tetapi respon kepada ni terus turun surah ini. Okey, offer kompromi dia inilah kan. Setahun ikut Quraisy dengan berhalanya dan sebagainya, setahun ikut Nabi kan. Maknanya ada pergiliran dekat situ so kompromi lah kan. Maknanya kau akan dapat apa yang kau nak, kita pun akan dapat apa yang kita nak, just kita bergilir. Now, respon Nabi SAW actually respon daripada Allah lah kan. Allah suruh kan, bila Allah sebut kul ya ayyuhal kafirun, Allah kata kat dia orang, katakanlah kan. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, la bunuh ma tak bunuh, aku tak sembah apa yang kau sembah kan. Wala antum ma'buduna ma'bud, kau juga bukanlah penyembah apa yang aku sembah until the end So from that perspective, okey, konteks surah ini adalah sebagai satu direct rejection. Dia bukan ayat penyata dia bukan ayat normal, dia bukan ayat just nak kata cakaplah kau orang kafir, kau tak sembah apa kita sembah, kita tak sembah untuk kau agama kau, untuk aku agamaku. Dia bukan begitu mood dia, intonasi dia, konteks dia bukan itu. Konteks dia ialah ada orang offer kompromi, win-win lah kan. So maknanya masing-masing kita, maknanya dua-dua akan menyembah dua-dua lah basically kan, sebab kita akan bergilir kan. So mula-mula kau sembahlah Lata Uzza ke apa, sama-sama dengan kita orang. Lepas tu tahun depan kita orang akan sembah macam kau sembah pula kan. So dekat situ yang di reject yang itu yang dekat maksudnya kata macam tak ada campur aduk no compromise, there is no compromise. Maksudnya kita orang memang bukan penyembah apa yang kau sembah kan, dan kau pun sebenarnya bukan menyembah apa yang kita sembah kan. Lakum dinukum waliyadin. So bila kita faham itu konteks dia, mood lakum dinukum waliyadin ni jadi lain. Dia bukan macam kita bayangkan soalannya macam kita just cakap kau orang kafir, okey, untuk kau agama kau, untuk agama aku. Tapi dia sebagai jawapan kepada offer tadi kan. Jom kita ni kan, win-win kan. So macam dia ilmu kepada tak, no kan. Untuk kau je apa yang kau nak sembah tu kan. Kita memang takkan campur benda tu. So dia reject offer itu So lakum dinukum waliyadin ni bukan gambarannya satu prinsip seolahnya macam kita, kalau siapa-siapa orang kafir tanya kita, katakan so kita orang ni, kau nak kita orang ikut Islam ke kan? Tak apa kan, untuk kau lah agama kau. Dia bukan begitu dia bukan begitu. Dia more kepada respon. Kalau orang kata jom lah kita campur kan. So
Yalah, kita kompromi lah, win-win kan. Kau sembah apa yang kau sembah, aku sembah kau sembah, sama-sama dapat sembah masing-masing kan. No, untuk kau je lah apa yang kau benda tu kan. Kita orang tak campur. So itu so harapnya dia boleh faham bila dia sebut lakum dinukum waliyadin tu as a rejection kepada offer yang sebegitu. Right. So bila kita dah faham maksud ayat-ayatnya begitu dan konteksnya begitu, bila kita tadabbur again, kita kata apa maksud ni, dan apa kaitan dengan ikut. So maksud ayat tadi hopefully dah agak jelas lah kan. Maksud ayat itu sebagai within the context of datangnya offer daripada orang-orang kafir Quraisy yang kata jumlah kompromi begitu. Ayat tu kata tak ada percampuran, untuk engkau je lah, simpan je lah untuk engkau, sembahan kau tu kan. Now, so apa kaitan dengan diri kita? Sebab bila kita tengok dalam konteks itu, macam kita tak terasa lah macam, so ada ke orang yang ajak kita macam tu kan? Tak tahulah, mungkin ada. Kalau siapa yang pernah dengar agama Bahai ke Bahai, tak tahulah kat Malaysia ni ada ke ataupun ramai ke tidak. Tapi first time saya jumpa orang macam ni kat internet lah kan. Bila interaksi kat internet tu, tiba-tiba dia komen, dia kata saya pun terima Muhammad SAW ni kan. Kata, oh, seorang Muslim ke? Kata tak, saya Bahai. Oh, Bahai ni percaya apa pula? Rupanya dia rojak semua sekali kan. Macam dia kata kita ambil lah semua kan semua agama tu bagus juga kan. Oh, jadi macam mana tu kan, dia suka hati je merojakkan agama-agama yang wujud ni kan. So kita tak ada maksudnya kalau of course kalau ada orang Bahai tu ajak, kalau kat Malaysia ni ada ke macam kalau tak sure lah kalau ayah pin apa semua tu sesat kot lain kot saya tak pasti kalau ada yang memang directly ajak mencampur adukkan agama tapi so kalau tak ada macam tu, tak ada kaitan ke surah ni dengan kita? Tu yang kita nak cuba bincangkan lah, sebab konteks asal ayat ni dah clear dah. Tapi apa kaitan kita? Apa panduan kepada kita? Yang tu kita nak bincangkan, dan of course apa yang kita kena buat lepas tu, apa yang kita patut rasa Now, satu soalan. Sebab pokok surah ni dia dalam konteks di mana Rasulullah SAW dapat offer itu offer untuk kompromi. Of course kompromi kat situ bukan calon-calon kompromi, ialah kompromi akidah lah, kompromi akidah dan kompromi sembahan. Of course kita bila kata secara umumnya kita tak dapatlah offer yang begitu tetapi adakah sebarang tawaran kompromi yang kita dapat yang mungkin a lesser degree, taklah sampai cakap perasaan akidah dan sebagainya, tapi dia masih sebenarnya kalau kita accept tu kita berkompromi something sebenarnya ada tak? Siapa yang boleh fikir ni untuk sama-sama kita fikir sebab kita nak ambil ibrah daripada surah ni. Maksudnya surah ni dia datang dengan a firm statement, kata reject sebarang kompromi. Islam tidak berkompromi sebegitu. Asas-asas dalam Islam ni dia tertegak dengan diri dia tak boleh menerima benda yang bertentangan dengan dia so begitu. So ada ke dalam aspek lain dalam beberapa slide yang lepas ni, just few of the things yang mungkin saya rasa mungkin setengah orang boleh melihat dia macam itu contoh jenis kompromi kita untuk sama-sama kita fikir. Sebab dalam kompromi tadi tu dia macam gili macam setahun ikut Islam, setahun ikut syirik kan. So ada ke kompromi macam tu bergiliran dan disclaimer sebelum kita pergi slide-slide sebelum disclaimer yang lepas-lepas ni, sebab yang sebelum ni memang semua berdasarkan Quran dan sebagainya, so itu essence dia. Yang lepas-lepas ni mau kepada apa yang saya terfikir, so mungkin contoh tu salah, mungkin contoh tu betul, begitulah. Jangan ingat ni bukan maksudnya kalau yang lepas-lepas ni kalau tak terima tu bukan bermakna tak terima ayat Quran tadi, just mau kepada tak terima contoh yang mungkin saya terfikir. Now saya terfikir satu benda ni yang saya rasa agak berleluasa bila cakap pasal kahwin, dia kata kita kena ikutlah cara Islam. Tapi sebelum tu bila cakap ikut cara Islam tu maksudnya ada akad nikah, yalah, maknanya itu yang diajarkan Islam, perkahwinan kan. Tapi towards perkahwinan tu dia ikut apa so sebab saya rasa agak berluasa yang macam nak kalau bahasa kita biasa kita kata berkapul ke arah nanti in the end kahwin tu kan. Couple tu semua macam ikut barat kan. Tapi in the end nak perkahwinan tu ikut Islam So adakah ni satu jenis kompromi, macam kita rojakkan dua benda yang sebenarnya tak duduk sekali, tapi kita sekalikan dia. Maksudnya
wallahu alam. Itu satu soalan lah kan. Secara kalau kita nak kata apa secara realiti kadang-kadang kita sebenarnya kita tak nampak lah orang offer directly macam jomlah ikut ni, tapi maksudnya suasana, bi'ah, surrounding, budaya, TV, movie, apa semua tu kan kadang-kadang dia datang dengan membawakan something untuk kita accept secara halus. So adakah kita accept benda tu dan merojakkan dia dengan Islam yang kita ada so sebab Islam tu nature dia tak menerima rojak yang sebegitu kan. Dia kata yang ni budaya yang asing daripada Islam yang memang tak ikut lunas Islam pun. Lepas tu kau nak campur aduk dengan Islam yang suci tu kan. Dia jadilah gitu So adakah kita begitu? Harapnya tidaklah bila sebut benda ni sebab saya follow kalau yang kenal Aiman Azlan dia punya social media Facebook, Instagram dan sebagainya. Sebab dia banyak bawa topik-topik perkahwinan ni. So quite interesting sebab bila saya baca respon orang di situ dan sebagainya kan. Ada orang yang cuba ambil lah dia punya advice tapi masih dalam ambil part yang Islam itu dan cuba still nak rojakkan dengan benda yang budaya luar So dia jadi macam still macam ada orang yang confused begitu. So quite interesting dan of course kita tak salahkan, saya bukan salahkan siapa sebab saya rasa kebanyakan orang yang follow the trend tu sebab trend tu memang dah ada dan dia dah memang berleluasa. Macam saya rasa macam saya ni antara orang yang pelik lah bila macam even classmate saya pun dia macam risau macam mana kau kahwin tak couple dulu kan, macam dia macam dia tak boleh faham benda tu possible so wallahu alam. So itu satu contoh yang saya terfikir maknanya how and of course kalau ada orang yang memang langsung kahwin pun dia tak nak ikut cari Islam itu lagi satu hal lah tapi sebab kita ni cerita pasal orang yang macam dah rasa macam ada satu stand pasal Islam tu cuma somehow dia still compromise dengan something else ataupun ni lah kalau kita cakap pasal bergili dan saya je ambil gambar-gambar ni semua saya search internet gambar yang agak menarik bukan nak kata Aikim ni yang pergi kompromi kan saya nak cakap kita kadang-kadang alhamdulillah malam Jumaat adalah untuk kita baca Quran dan sebagainya tapi malam lain adalah untuk kita macam tu pula kan so adakah secara sedar atau tidak kehidupan kita begitu maksudnya kita macam ada pergiliran malam ni untuk Islam, malam ni untuk jahiliah, malam ni untuk apa kan so adakah begitu secara sedar atau tak dan ini kita nak train diri kita untuk melihat kehidupan kita balik macam mana dia jadi tu kan macam kadang-kadang biasanya more of feel good factor kan so that bila kita dah buat malam ni alhamdulillah kan aku beriman rupanya kan walaupun malam lain tu tunggang langgang so ataupun alhamdulillah kita kat Malaysia ni interesting kita ada ma'al hijrah bila sambutan tahun baru kalender hijri tahun baru kalender hijrah tapi interestingly dia jadi macam itu nak kata macam adakah dia mencampur aduk begitu maksudnya dalam konteks tahun baru hijrah sambut dengan cari Islam, tahun baru kalender Masihi tu memang sambut dengan jahiliahnya kan so macam ni so ini untuk difikir-fikirkan adakah benda-benda macam ni secara kita tak sedar kita hidup begitu dia macam kita compromisekan antara dua benda yang maknanya Islam dan benda yang datang daripada tempat lain ataupun ni satu contoh lagi lah of course gambar yang kat sini tak ada kaitan dengan tulisan tu saya just cari gambar tudung dan of course saya cari gambar yang lukisan lah saya rasa ni lukisan kan sebab tak nak letak gambar orang sebenar nanti kan soalannya macam saya nak cakap apa-apa pasal orang tu pula tapi quite interesting Alhamdulillah semua Alhamdulillah trend bertudung di Malaysia ni dah jadi satu mainstream maknanya dia jadi macam normal untuk kita lihat lebih ramai orang bertudung tapi dia macam setengah orang tu dia jadi macam bertudung tapi so kalau nak bagi contoh ni masa zaman saya masa bila masa baru masuk UIA dulu kot dengan satu perbincangan ustaz ni cerita dia kata macam dulu kalau kita tengok TV ada cerita banyak TV cerita kungfu lama-lama cerita kungfu Cina yang lama maknanya lama tu maksudnya cerita tu pasal zaman dulu macam tu lah dan siapa yang pernah tengok cerita-cerita begitu kadang-kadang dia punya watak-watak wanita ataupun perempuan dalam tu dia punya baju tu baju besar-besar baju kungfu tapi dia jenis labuh besar now
Lepas tu ustaz dia buat bagi soalan yang quite interesting. Dia kata, okey, menutup aurat tak perempuan ni? Semua kata, of course lah tak menutup. Kata, kenapa tak menutup? Kan dia tak pakai tudung. Alright, betul. Tapi yang bahagian lain tu okey tak? Maknanya baju dia besar apa semua kan? Okey je. Maksudnya hakikatnya untuk perempuan Cina tu pakaikan tudung je, settle lah aurat dia, betul tak? Semua kata betul. So maknanya dia salah di situ. Kata dia tunjuk, bukan tunjuk lah, dia buat cerita. Okey. Ramai perempuan Muslim Melayu kita bertudung dah. Tapi kalau kita scan daripada atas ke bawah, oh yang ni kena tukar sebab ni ketat lah apa benda semua-semua tu lah contohnya. So maknanya penutupan aurat tu tak sempurna kat situ. So dia kata okey, kalau kita put side by side, generally speaking orang akan terus nampak macam tak bertudung tu tak tutup aurat. Tapi dia kata kalau kita compare one to one okey, kat sini okey, of course dia pakai tudung, yang ni tak pakai tudung. Tapi kalau kita scan sampai bawah, yang perempuan Muslim tu lagi percentage tak menutup aurat dia lagi besar daripada yang tu. Sebab yang tu dia kata pakai tudung je dah settle, yang ni banyak lagi ni satu persatu nak kena bagi faham kan. So quite interesting perspektif dalam konteks bagaimana kita meletakkan satu konsep dalam Islam tu pada tempatnya lah kan. Wallahu alam. Tu contoh Dan of course bila bawa contoh ni kadang-kadang dia macam setengah orang kata macam tak fair lah. Tak fair. Kenapa? Sebab asyik kena kat perempuan kan. Sebab isu aurat ni memang isu yang lebih mencabar untuk wanita sebenarnya berbanding lelaki. Sebab apa Sebab lelaki kalau dia tak faham konsep menutup aurat pun, kebanyakan jenis pakaian secara kebetulannya menutup aurat, kecuali kalau dia pakai shorts dan sebagainya lah. So fashion tu kadang-kadang dah kebetulan, maknanya kadang-kadang bukan intention tapi fashion tu pun dah menutup aurat. So dia jadi taklah susah untuk lelaki. So of course itu ujian yang Allah bagi berbeza-beza untuk lelaki dan perempuan, dan pahalanya pun berbezalah insya-Allah. Anyway, tapi lelaki adalah dia punya cabaran-cabaran yang lain juga dalam konteks punca perceraian kita ke dan sebagainya. Kalau orang buat lawak, tapi yang ni memang dah agak jauh lah. Ada setengah tunjuk contoh orang yang pakai baju Melayu baru balik solat Jumaat, singgah kat kedai Toto, spot Toto nombor tikam. So dia kata ini apa benda ni kan. So wallahu alam. Now, ada tak contoh lain, contoh-contoh kompromi yang kita sebelum ni tak sedar dan sebagainya yang kita boleh fikirkan? Itu untuk masing-masing fikir. Sebab itulah tadabbur kita. Maksudnya, ada ke selama ni aku compromise Maksudnya aku macam rasa macam nak ikut Islam, tapi sebenarnya dia bukan fully Islam. Kita campur adukkan begitu So dalam bab duit kadang-kadang itu pun satu. Kita tahu ke sebenarnya dalam bab duit ni contohnya Islam nak bagaimana? Kalau sebelum ni tak tahulah sebab kau masih student kalau siapa yang tahu pasal KWSP, baru kuat recently sebelum ni yang dia ada kat KWSP ke yang dia adakan syariah punya part dan orang boleh shift kepada syariah. Tapi yang jadi persoalan lepas tu ialah kenapa shift tu tak ramai? Maknanya ramai orang masih tak nak yang syariah tu ke so dia ada persoalan yang quite interesting dekat situ dalam konteks. So orang Islam ni sebenarnya macam mana dengan dah ada yang halal still tak kisah je kan. Anyway, all in all, bila kita kata dalam konteks ini, persoalan besar dia ialah kita sepatutnya respon macam mana bila kita dapat compromise punya offer yang sebegini kan. Kompromi punya benda begini, bila kita cakap offer tu maknanya dalam konteks yang berbagai lah kan. Bila disajikan kepada kita something yang sebenarnya hakikatnya kalau kita tengok balik, oh ni sebenarnya satu kompromi ni kan. Maksudnya kita dah mencampur adukkan something ke dalam yang sepatutnya Islam tu So sepatutnya kita respon macam mana? Sepatutnya beginilah kan. Lakum dinukum waliyadin. Untuk korang je lah kan. Untuk korang je macam kan. So kalau kita kata apa-apalah, apa-apa budaya yang dia offer kepada kita, tak apalah, lakum dinukum waliyadin. Maksudnya gitu Maksudnya tak apa. Korang simpan je lah benda tu kan. Aku tak campur. Alright, itu satu message besar dalam konteks bagaimana berhadapan dengan kompromi yang datang offer kompromi. Saya gunakan bahasa itulah offer kompromi. Maksudnya bila orang mensajikan, inilah jomlah ikut budaya macam ni kan. Tak apalah malam Jumaat tu macam tu kan, tapi malam lain ataupun apa-apalah kan. So itu satu poin. Sekarang nak masuk poin yang berbeza sedikit, tapi yang terkait dengan surah ini juga Kalau kita baca ayat yang pertama Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir. Kafir ni merujuk kepada siapa?
Kafir ni merujuk kepada siapa? Ini satu persoalan yang quite interesting. Dan kebanyakan orang dia ada persepsi ni tau. Tapi saya nak bawa persoalan ni. Adakah kafir itu equal to non-Muslim? Adakah kafir maksudnya non-Muslim? Boleh fikirkan. Selama ni kita faham macam ni. Dan kebanyakan orang begitu realize it or not, consciously or subconsciously, that's the equation. Maknanya bila kita cakap kafir tu bukan Islam lah. Soalannya betul ke? So saya nak uji, nak bawa persoalan tu kan. Is it correct? Is it equal sign? Now, kalau kita tengok sirah Nabi SAW yang kita belajar masa kat sekolah dulu apakah gelaran masyarakat musyrik Mekah sebelum Nabi SAW diangkat jadi Rasul? Sebelum kerasulan. Perasan tak? Biasanya dia akan disebut sebagai masyarakat jahiliah, betul tak? Kan? Zaman jahiliah, masyarakat jahiliah. Kenapa? Kan? Kenapa dia tak dipanggil kan? Soalan dia lah. Kenapa dia tak dipanggil masyarakat kafir Quraisy sebelum Nabi sebelum Nabi diangkat jadi Nabi? Kenapa kita panggil dia jahiliah, tak dipanggil kafir? Sebab kalaulah kafir tu equal to bukan Islam, memang dia orang bukan Islam kan? Daripada sebelum Nabi diangkat jadi Nabi itu pun bukan Islam. Kenapa dia tak dipanggil dengan term kafir? Kenapa dia panggil dengan term jahiliah? Dan lepas Nabi SAW berdakwah, baru kita akan perasan ada orang jadi Muslim, ada orang jadi kafir. So kafir tu apa sebenarnya? So itu satu persoalan Siapa yang tak pernah perasan benda ni, harap dia perasan malam ni lah. Kan maksudnya term tu bukan just simply maksud dia bukan Islam So dia ada mafhum lain, especially dalam konteks bahasa Arab. Now, kafir ni kalau kita tengok dalam surah ni dia ada al-kafirun. Kafirun tu jamak jadi banyak. Tapi ada satu lagi bentuk jamak taksir kufar. So kita biasa dengar, rasanya orang biasa je guna kufar, kafir, kufar. Dan dalam banyak tempat dalam Quran, kufar tu maknanya kalau bila kita jumpa, memang dia kita akan baca translation dia orang-orang kafir kecuali satu tempat. Saya nak bawa contohnya. Kalau kita buka surah Al-Hadid, surah ke-57 ayat 20, kita akan jumpa part ni. Ini potongan ayat ayat dia panjang. So saya sebab tak muat slide, so saya ambil potongan tengah-tengah Kama a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kama sali ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Kalau kita ambil translation dia, samalah seperti hujan yang, dan ini kurungan maknanya tak ada ayat itu tapi penafsiran lah, yang menumbuhkan tanaman yang menghijau subur. Tapi kalau kita baca literal dia, hujan yang menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburannya. Kemudian tanaman itu bergerak segar. Selepas itu kau melihat dia jadi kuning dan akhirnya hancur bersepai. Okey, itu translation portion ini Now, soalan saya, kat mana kufar tu? Sebab kita tengok dalam translation tu, terjemahan tu, tak ada pula dia sebut kafir kat mana-mana. Dan sebenarnya kalau korang tengok satu persatu kalau kita cuba trace lah, kamasalin sama, seperti semisalnya, kita ambil word Melayu pun misal kan, misalan tu kamasalin tu dari bahasa Arab lah. Ghaisin hujan. A'jaba, membuatkan takjub. Kita tu pun word Arab juga kan, a'jaba takjub kan. Kalau kat sini dia translate sebagai suka dan tertarik hati. Al-kuffar. So kalau kat sini kufar ni kufar ni dia kat sini so penanamnya kan. Kalau dalam translation lain macam petani kan. Penanamnya basically merefer kepada petani lah dan seterusnya. Kalau sebelum ni sebelum pandemik, kalau saya ajar subjek statistik dan sebagainya, kadang-kadang saya tukar tanya soalan ni kelas saya tanya dia orang, saya tunjuk ayat ni, saya tanya kenapakah petani ni, sebab saya guna terjemahan yang petani, kalau bahasa Inggeris tu yang maksudnya petani, kenapa petani ni Allah sebut sebagai kufar? Dan of course cara saya soal tu memang sengaja misleading lah, tapi saya just nak tengok dia boleh fikir ke tak. Dia kata, kenapa petani ni Allah sebut sebagai kufar? So ada yang kata petani ni tak bersyukur lah apa semua kan, which actually miss the point. The point dia sebenarnya ialah al-kufar ditranslate menjadi penanam ataupun petani itu. Bukanlah petani itu jadi kafir, tapi word kufar tu translationnya ialah penanam atau petani. Now that is more interesting kan. Okay, kufar tu kalau kita translate jadi petani, macam mana pula tu kan? Bukan kufar atau kafir ke tak? Now kat situ kita kena faham bahasa Arab Kita kena faham bahasa Arab ni, dia ada root word dia dan kata terbitan
Root word kufar ni kafara. Kafara ni mengambus So kenapa petani dan bahasa Arab memang literally petani, kufar tu literally petani lah dalam bahasa secara literal. Kalau kita tengok petani, bahasanya dari segi bahasa kita jadi petani, bahasa Arab kufar kan. Kenapa? Sebab petani kerja dia kambus benih dengan tanah. So kerja mengambus tu lah kafara kan. So kufar tu adalah orang yang buat kerja tu. So kerja dia duduk menanam benih, kambus, kufar lah namanya. So kita nak relate. So sebab penting faham benda-benda ni supaya bila kita sebut kafir tu kita faham maksud dia. So lagi satu penggunaan word yang root wordnya kafaro ialah ini. Contohnya surah Ali Imran ayat 193. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. So kafir kat sini bila ada sabdu tu dia jadi mengkafirkan. Kalau kita cakap begitu mengkafirkan. Kat sini dia translate, ni translation dengan tafsir ni sebenarnya menghapuskan, which is bukanlah maksud yang sebenar. Maksud dia menutup menutup kesalahan-kesalahan. Kenapa? Kafarah tu mengambus kan. So kita minta ya Allah kambuskanlah semua kesalahan aku. Begitulah. So maksud dia begitu So sebab tu kalau kita cakap tasbih kafarah, dari perkataan yang sama je. Daripada kafarah tu lah. Tasbih kafarah, kenapa namanya begitu? Sebab Nabi SAW sebut dengan tasbih ini Allah akan kafarahkan dosa. Dan kita sebut, orang Melayu pun sebut kafarah dosa kan. Kafarah tu word sama lah dengan kafir tu. Maknanya dia mengambus dosa, menutup dosa So balik kepada orang yang disebut sebagai kafir atau kufar. Kenapa? Sebab dia kambus kebenaran So kenapa dia orang digelar kafir? Kerana bila Nabi SAW datang buktikan ini benar, dia orang kambus. Maksudnya kan, dia tutup. Dah terbukti benar, dia tutup juga. Tak nak, aku reject. Sebab tu dia layak disebut dia gelar kafir. Sebelum tu kenapa dia gelar jahiliah? Sebab bukti tu belum dibagi kat dia. Kan? Dia tak tahu. Aku tak tahu betul tak betul, semua tunggang langgang lah, semua jahil. Tapi Nabi dah datang, Nabi dah dilantik, bawa bukti-bukti yang nyata, dah terjelas depan mata bukti pun dia jadi Islam. Okey, Islam tu maksudnya apa? Tunduk dan patuh kan. Okey, dah terbukti, aku tunduk dan patuh lah. Ni betul. Jadi Islam. Dan kedua ialah aku reject. Dah benar pun aku reject, aku kambus juga kebenaran ni. Dia jadi kafir. Of course dia ada word-word lain Munafik tu ialah orang yang dia macam nafaqah tu, kalau kita baca bahasa Arab tu yang sembunyi bawah tanah tu kan. Maksudnya dia kata lain tapi sebenarnya bawah dia lain. Itu pun satu cerita lah. But anyway, kalau kita nak kata beza Islam dengan kafir, itulah yang terima kebenaran, yang reject kebenaran setelah kebenaran tu terbukti. Sebab tu nama dia kafir. So adakah, balik persoalan tu, adakah betul kalau kita semua non-Muslim tu kafir? Ataupun kalau saya buat soalan dalam konteks kita adakah non-Muslim di Malaysia pada pandangan anda semua dia kafir ke jahiliah? Sebab kita dah faham konteks kenapa orang Quraisy tu sebelum tu dia disebut jahiliah, lepas tu yang still degil reject kebenaran dia disebut kafir kan. Adakah pada pandangan anda semua bila melihat non-Muslim di Malaysia, dia orang ni dah masuk kategori kafir ke ataupun masih kategori jahiliah? In other words, ada orang pergi kat dia ke, ni buktinya, bukti benar ni kan, aku tak nak macam ni kan. Adakah dia memang macam tu, dia degil, hence layak disebut kafir, ataupun tak ada orang pernah datang pun kepada dia untuk buktikan Islam tu betul? Yang mana? So natijah daripada soalan tu jadi kepada kita lah kan. Sebab saya rasa, saya cukup yakin vast majority of non-Muslim kat Malaysia ni sebenarnya dia mau kepada jahiliah. Tak ada, dia amat jahil lah. Maknanya sebab tu ramai orang yang non-Muslim ni kemudian dia masuk Islam, dia macam taklah susah sangat. Sebab dia jadi macam bila benda tu datang, kebenaran tu datang dan sebagainya, macam dia accept je kan. Dia bukan jenis, kebanyakan orang tu dia bukan jenis berdegil. The fact that ramai orang yang akan testify begitu, ramai revert tak kisahlah Cina ke India yang revert, dia akan cerita sebelum tu dia bukan reject kebenaran kan. Dia memang tak tahu pun, tak ada siapa pun pernah cerita Islam tu betul, tak ada orang pernah buktikan apa-apa, dan hidup berterusan macam tu. Sebab orang Melayu kan kata lakum dinukum waliyadin, biarlah dia orang agama dia orang. Itu salah faham yang amat besar lah. Respon tu sepatutnya kepada orang yang degil dan yang jomlah kita campur je agama ni kan. Kita kata tak boleh lah. Itu betul lah konteks. Tapi kalau kita kata ayat tu seolah-olahnya kita tak share kebenaran Islam tu, dia ada satu persoalan.
tugas kita apa. Dan dalam Quran, kalau kita banyak tadabbur Quran, kita akan makin realize ini tugas kita lah. Ini tugas kita. Daripada surah yang lepas pun kita cakap sepatutnya kita ada vision, mission kita untuk mereka ni semua berbondong-bondong masuk Islam. So siapa yang buat kerja tu? Of course, alhamdulillah, semua alhamdulillah, ramai sebenarnya yang di Malaysia ni yang bertungkus lumus dengan kerja ni. Kita tahu badan-badan yang ataupun dekat kalau yang sebelum ni, sesi sebelum ni saya pernah sebut Syahkirit, dia pernah datang ke UIE pun. Rasanya Firdaus Wong pun pernah datang UIE ke. So kita ada banyak individu-individu macam ni yang macam dia orang pun revert masuk Islam dan dia tumbuhkan organisasi dakwah untuk dakwahan. Organisasi yang orang yang lain pun banyak kalau satu Hidayah Center tu dia selalu juga buat macam dinner yang siapa yang nak datang dinner tu free, tapi kalau nak datang kena bawa kawan-kawan non-Muslim, dan kat situ dia akan cerita pasal Islam dan ramai orang masuk Islam kat situ juga. Dan saya tahu dekat Taman Melawati ni pun dia selalu ada kelas untuk revert yang baru. Ramai sebenarnya yang diajak masuk Islam dan dia kena belajar dari from zero kan. Dia belajar fardu ain apa semua tu, dan siapa-siapa nak volunteer untuk mengajar pun ada. So itu semua kerja-kerja kita. Semua kerja kita sebab macam yang saya dah sebut sebelum ni, kalau yang Syahkirit punya cerita tu ialah kalau kita biar je dia orang ni, sedangkan dia ada potensi, kalau ada orang cerita kat dia dan sebagainya, dia orang pun nak kebenaran cuma tak ada orang pernah cerita kat dia kan. Kalau sampai ke akhirat dia mati dalam keadaan itu, adakah dia boleh dakwa kita lah, na'udzubillah. So itu tugas kita untuk sama-sama kita fikirkan, especially dalam konteks Malaysia lah, especially dalam konteks Malaysia di mana walaupun Muslim tu majoriti, walaupun majoriti sikit tapi saya rasa ramai non-Muslim tak pernah diceritakan secara proper kenapa Islam tu betul dan kenapa dia orang sepatutnya jadi Muslim. And that should be something kita fikirkan. Wallahualam. Okey, dah pukul 11. So itulah untuk malam ni daripada surah Al-Kafirun. Harapnya kita dapatlah satu konteks besarnya ialah kita patut lihat diri kita, adakah kita telah berkompromi dengan nilai-nilai Islam ni, dan sepatutnya kita kata lakum dinukum walin, aku tak campur dengan kompromi itu. Kita stick dengan Islam, apa yang Islam ajar. Itu yang pertama. Dan kedua, melihat balik. Okey, sebelum saya habis mungkin saya kena sebut beginilah. Kita bincang tadi pasal word kafir itu dalam konteks Quran sebab dia ada konteks perbincangan lain, iaitu konteks perbincangan fiqh. Bila cakap pasal fiqh, dia akan berbicara tentang zahir. Zahir itu maksudnya apa? Isu-isu nikah kahwin, isu kalau dia sembelihan boleh makan ke tak, isu kubur kat mana, benda begitu So benda begitu, sebab tu dalam konteks fiqh dia memang kafir itu jadi digunakan term kafir itu untuk just sebut, sebab pembezaan zahir ialah Muslim non-Muslim lah. So jadi Islam kafir Tetapi kita bincang sekarang ni bukan dalam konteks fiqh tapi dalam konteks ayat Quran yang mood dia ialah pendakwah, mood dia ialah dakwah. So kita takkan judge based sebab dalam Quran tu dia ada judgement yang besar kepada kafir tau. Dalam Quran sentiasa kafir tu layak neraka. Bukan jahiliah kafir. Dan setiap ayat tu kalau kita baca full cerita dia akan still sentiasa mula dengan Allah tu Nabi, orang ni jadi kafir sebab dia reject Nabi, dan dia azab, dan dilayak dia azab. So konteks cerita tu again and again kita tak boleh apply kepada orang jahiliah kalau kita faham maknanya orang-orang non-Muslim kat Malaysia ni pernah berlaku benda tu ke? Kita dah cerita kat dia kebenaran, dia degil juga, bolehlah nak kita match dengan Quran tu, dia layak dihukum kan. Tapi kalau tak ada siapa pernah cerita kat dia, mana kita boleh mudah-mudah kata ayat ni applicable kepada dia. So kita kena faham benda tu sebab dalam konteks Quran word itu very specific dan konteks penggunaannya dia tak sama dengan dia tak sama dengan perbincangan fiqh lah, yang maknanya fiqh ni untuk govern kubur kat mana apa semua tu. Yang ni dia nak govern dalam konteks bagaimana perasaan kita, pandangan kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Wallahu alam. Harapnya dapat di internalize dan hopefully kita realize lah kerja kita banyak sebenarnya. Dan lagi kita realize Allah boleh tanya macam-macam kepada kita ni, hopefully kita buat something lah supaya kita bukan hanya tahu tapi kita actually buat. Dan nanti dalam minggu yang dalam sesi yang akan kita akan cerita, kita akan tengok ayat-ayat yang mana Allah akan judge tu based on ya'malun kan, yaf'alun, apa yang kamu buat bukan apa yang kamu tahu, apa yang kamu buat. So kita kena buat something lah. Wallahu a'lam. Kita sampai di situ insya-Allah untuk malam ni. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, insya-Allah harapnya kita saling berpesan-pesanlah untuk macam-macam yang kita dah sedar dan kita tahu kerja kita ni. InsyaAllah, until next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.